Ajak anda kita kupas jawapan kepada soalan ini yang sangat-sangat menarik. Assalamualaikum. Sebagai beginner untuk start menghafal, surah mana yang Ustaz highly recommend untuk mulakan sebagai penjentik semangat untuk kita istiqamah? Soalan ini sebenarnya bertanya tentang kalau saya dah menghafal surah Tabat Yada, Qul Huwallahu Ahad, Wadduha, surah yang pendek-pendek semua kita dah hafal. Dan sekarang ni kita nak go to next level. Saya nak hafal surah-surah yang banyak fadilat, yang selalu orang baca. Surah Kahfi, surah apa lagi, Luqman, surah Yasin, surah Sajadah, Al-Mulk dan sebagainya. Antara banyak-banyak surah yang familiar, yang banyak fadilat tersebut, surah mana yang saya nak start dulu? Itu soalan dia, tuan-tuan dan puan. Saya cadangkan, kalau anda nak start dulu, surah yang panjang sikit ni, anda start dengan surah apa? Surah Al-Mulk. Kenapa surah Al-Mulk? First, tuan-tuan dan puan, surah Al-Mulk ni dia tak panjang sangat. Kalau tengok Quran tu, di awal juz 29, 2 muka surat suku je. Dia tak adalah terbeban sampai 10 muka surat. 2 muka surat suku, insya-Allah mudah nak menghafal. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Mulk ni walaupun pendek, tapi dia punya manfaat, dahsyat tuan-tuan dan puan-puan, dahsyat. Tengok saya share. Ada satu hadis Rasulullah SAW kata apa? Surah Al-Mulk yang kamu rasa pendek tu, manfaat dia waktu kita dah meninggal, masya-Allah, tabarakallah. Ini perkara yang paling kita nak. Apa yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan? Inna suratan minal Quran. Salasuna ayah. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Kata Rasul, ada satu surah dalam Al-Quran, ada 30 ayat, dia tak banyak. Surah Mulk lah tu. Ya, walaupun pendek, syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Hari kiamat nanti, dia boleh datang sebagai pengguam bela, dia defend kita, dia akan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ini sahabat saya, nama dia siapa? Si Fulan bin Si Fulan. Saya tahu dia banyak dosa. Saya tahu dia ni kalau nak masuk ke syurga tu mungkin ada problem, ya Allah. Tapi waktu dia masih hidup suatu ketika dulu, dia selalu baca saya. Dia hafal saya. Tiap-tiap hari dia baca, sebelum tidur dia baca, waktu dalam solat dia baca, dia kawan karib dengan saya. Hari ini saya nak minta kepadamu, ya Allah, tolong ampunkan dosanya. Tuan-tuan dan puan-puan, itu manfaat surah Al-Mulk tu. Di mana dia boleh teman kita, bukan setakat teman, dia defend kita. Di mana hari tersebut tak ada orang pun boleh nak bantu kita. Hari yang sangat sukar, ada pembantu. Pes tuan-tuan dan puan-puan, ya. So tolong hafal surah Al-Mulk. Bukan sekadar ini saja tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share ada satu lagi hadis. Kata Rasulullah SAW, surah Al-Mulk ini boleh dinding kita, boleh protect kita daripada terkena azab kubur. Cerita kubur ni tuan-tuan dan puan-puan, cerita alam barzah ni, semua orang takut mati. Sebab apa semua orang takut mati? Sebabnya tu, kita tak tahu lagi nasib kita di alam kubur tu, elok ke ataupun kena bantai. Kalau kena bantai, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kita sebut sebagai na'uzubillah min zalik. Tapi bayangkan, kalaulah, cuma kita harap benda ni tak berlaku. Kita ni susah sikit nak menjawab soalan-soalan malaikat tu. Dan malaikat pun marah kat kita. Dan dia nak apa-apakan kita. Kita harap tuan-tuan dan puan pada waktu tersebut adalah at least somebody yang boleh defend kita. Nak ke tidak benda tu, tuan-tuan dan puan? Ya? Saya nak, tuan-tuan dan puan. Benda ni benda paling mahal. Betul tak? Ada orang nak kacau kita ataupun ada malaikat nak ganggu kita. Tiba-tiba pum, dia halang. Oh, best. Nama dia apa? Surah Al-Mulk. Qala Rasulullah SAW, hiyal mani'ah. Hiyal munjiyah. Tunjihi min azabil qabri. Surah Al-Mulk ini dikenali sebagai surah mani'. Mani' ni apa maksud dia? Penghalang. Munjiyah, penyelamat. Tunjihi min azabil qabri. Dia boleh menyelamatkan orang yang selalu baca, selalu bersahabat dengannya daripada apa? Tuh terang Rasul cakap, daripada azab kubur. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, ini berita dalam keadaan future tense. Tapi benda ni diberitahu kepada kita sekarang present tense. Agar kita yang berada dalam keadaan present tense ini boleh buat preparation, hafal, baca banyak-banyak surah Al-Mulk dan hafal surah ini supaya nanti kita punya future tak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Future kita apa? Kita ada 2 lagi alam yang kita akan lalui, ya, iaitu alam barzah, alam kubur, dan satu lagi alam akhirat. Surah Al-Mulk sangat pendek, dua-dua dia boleh bagi manfaat. Terpulang pada kita sekarang, saya sampaikan jawapan kepada anda. Semoga anda, ya, sama-sama kita dapat masukkan surah ini dalam ingatan kita, dalam kehidupan kita, insya-Allah.